Hadirin dan hadirat, suka Ustaz sebutkan sedikit apa yang tersirat di dalam firman Allah yang kita tidak boleh lari daripada mentauhidkan Allah. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat 56 ini mengkhabarkan kepada kita tentang matlamat kita dan jin dicipta oleh Allah. Tolong ulang sekali lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku mencipta jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepadaku. Ustaz kira faham kita kata-kata demi kata. Wa dan ma tidak khalaqtu, aku mencipta. Siapa aku di sini? Dan tidaklah aku mencipta jin dan manusia illa, maknanya apa? Kecuali atau melainkan li, agar ya'buduni, mereka menyembah aku, mereka beribadat padaku. Ini kata ulama tafsir, liya'budun dengan makna liyuwahidun, melainkan supaya mereka mentauhidkan aku. Itu sebabnya tauhid ada 3 macam. Masih ingat? Tauhid rububiyah, bila kita mengesahkan Allah dari sudut perbuatan. Siapa cipta langit dan bumi? Siapa yang menghidupkan, mematikan? Siapa menurunkan hujan dan rezeki? Semua kerja Allah, kan itu perbuatan. Jangan terlalu bangga dengan tauhid rububiyah, sebab kita kongsi dengan orang kafir. Orang kafir juga percaya yang mencipta langit, bumi, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan adalah kerja Allah. Betul tak? Tauhid kedua, asma wa sifat, iaitu kita mentauhidkan Allah itu hanya nama dan sifat Allah. Maha hidup, maha mengetahui, maha berkuasa, maha. Itu adalah sifat Allah. Bila kita tauhidkan Allah, Dia saja yang punya sifat dan nama, itu namanya tauhid apa? Asma wa sifat. Orang kafir juga ada tauhid jenis itu. Mereka orang kafir percaya tak Allah pengasih penyayang, Allah maha hidup Allah. Yang tak ada pada orang kafir adalah tauhid uluhiyah, yang artinya hanya Allah seorang sahaja yang kita mesti sembah. Itu sebabnya tauhid ketiga, tauhid uluhiyah, dinamakan juga dengan tauhid ibadat. Tauhid apa? Ibadat. Ini jadi dari 3 jenis tauhid tadi, rububiyah, asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah atau ibadat. Tauhid mana pembeza Muslim dengan non-Muslim? Uluhiyah. Atau nama lainnya? Itu sebabnya liya'budun diartikan dengan liwahidun. Maknanya, dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mentauhidkan aku dalam ibadat. Dapat faham? Bukan tauhid dalam rububiyah, bukan tauhid dalam asma wa sifat. Ini yang kita selalu buat statement dalam salat kita, iyyaka
na'budu, hanya pada Engkau saja kami beribadat. Jadi berbalik kepada tiarah, Ustaz ulang sekali lagi. Jadi tidak diragukan lagi bahawa at-tiarah boleh merosakkan tauhid seseorang. Karena apa dia? Karena apa? Tauhid adalah ibadat dan isti'anah kepada Allah. Isti'anah maknanya minta tolong. Tauhid dalam ibadat dan isti'anah dia boleh kita ambil dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadat kita kepadanya sahaja. Permohonan pertolongan kita juga kepada siapa? Allah sahaja. Wa iyyaka nasta'in. Jadi ibadat itu na'budu, isti'anah itu nasta'in. Betul tak kedua-duanya kita tujukan hanya pada dia? Bila kita tujukan hanya pada dia, itulah maksud tauhid. Tauhid dari kata wahid. Dia sahaja. Dia seorang sahaja. Sebab bila kita dah mula beribadat kepada selain dia, namanya apa? Bukan tauhid lagi. Lawannya apa? Syirik, iaitu menyengutukan. Ini setuju tak kalau Ustaz katakan inilah yang tidak ada pada orang kafir? Tak kira dia jenis kafir apapun, ahli kitab ke, musyrikin ke. Sebab ahli kitab Yahudi mendakwa Uzair anak Tuhan, Nasrani Kristian mendakwa Isa anak Tuhan. Kita pula lam yalid walam yulad. Allah itu Esa. Jadi tiarah boleh merosakkan akidah atau tauhid. Ini sebagaimana firman Allah, tolong ikut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya. Semua ini memberi isyarat hanya kepada Allah kita mesti beribadat. Dan atas dasar itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawini Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal dan bergaul atau bercampur dengannya pada juga dalam bulan Syawal. Bukan tahun yang sama ya. Rasulullah kawini Aisyah umur berapa? 6 tahun. Bergaul 9 tahun. Ya, ibu-ibu ada kahwin umur 6 tahun? Dah. Rasulullah kahwin Aisyah umur 6 tahun. Orang Arab baligh dia cepat karena kawasan sana panas dan iklimnya serta makanannya juga. 9 tahun badannya pun dah besar dan dah baligh dah. Juga bulan Syawal 3 tahun kemudian bergaul. Mengapa lakukan pada bulan Syawal? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja berbuat demikian untuk menghapuskan keyakinan Arab jahiliyah bahawa siapa yang berkahwin pada bulan Syawal niscaya pasangan tersebut pasti tidak akan bahagia. Dan keyakinan ini telah tidak berasas sama sekali. Itu sebabnya untuk menghapuskan budaya itu, keyakinan itu, Nabi kahwin bulan Syawal. Abdullah Yasin pun kahwin bulan Syawal. Tak percaya tanya Syarifah. Sebab itu ibu-ibu, orang kita jangan kahwin bulan Zulkaidah, bulan berapit. Tak tahu ya, berapit tak tahu ya. Ya, itu orang Riau punya khurafat. Bulan Syawal ke bulan, bila beranggapan ya terjepit ke begitulah. Ibu-ibu, bila ada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tetapi Ustaz tak beritahu ya, bila ada keterangannya
bahawa ada bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, bulan dan hari istimewa itu boleh. Hari Jumaat hari istimewa dari semua hari dalam seminggu. Ada tak keterangan? Ada. Dia punya kelebihan. Bulan Ramadan, bulan yang diberkati, lebih istimewa dari bulan-bulan lain. Boleh tak? Itu tidak tayarah. Itu datang dari syarak.